Bertemu kembali. Komodifikasi hasil daripada impak pelancongan ini sememangnya telah menjadi topik perdebatan dalam bidang antropologi pelancongan. Ya. Terdapat 4 contoh komodifikasi budaya dalam pelancongan. Pertama, membangunkan semula tempat-tempat untuk dijadikan tarikan pelancong. Kedua, membentuk atau mencipta persembahan tradisional untuk tatapan pelancong. Ketiga, menggunakan semula bangunan-bangunan bersejarah. Ya. Dan keempat, pembentukan dan penjualan artifak budaya atau yang mempunyai elemen spiritual sebagai cenderamata. Ahli sosiologi Amerika terkenal iaitu George Ritzer dalam bukunya McDonaldization of Society menghujahkan bahawa pelancongan sekarang ni telah melalui proses apa yang dipanggil McDonaldization. Manakala tempat-tempat pelancongan terkenal di bandar-bandar besar seperti Barcelona, Venice, Amsterdam, semua ni telah melalui proses yang dipanggil Disneyfication. Apa maksud kedua-dua proses ini? Apa maksud kedua-dua konsep ini dan bagaimana ia berkait rapat dengan proses komodifikasi dalam pelancongan? McDonaldization dan Disneyfication ini menggambarkan bahawa dunia ni di mana budaya-budaya di dunia ini telah digantikan dengan satu bentuk budaya yang dipanggil monoculture. Ya. Contoh kita boleh lihat Disneyland. Di mana Disneyland ya di dunia ni? Kita ada di Florida, kita ada di Hong Kong, kita ada di Paris, kita ada di Shanghai, kita juga ada di Tokyo. Ya. Tapi dia punya konsep Disneyland itu sama dan dia terletak dalam budaya dan kehidupan di negara yang berbeza. Ya. Menurut George Ritzer, pelancongan massa ni ataupun mass tourism inilah yang bertanggungjawab mencipta proses Mcdonaldization ni. Apabila pelancongan massa semakin berkembang ke seluruh dunia, prinsip-prinsip taman tema ni tadi yang kita bincangkan tadi diterapkan ke bandar-bandar besar seperti Barcelona, Venice, Amsterdam, dan bandar-bandar ini dikatakan telah diubah menjadi taman tema semula jadi. Ya. So, adakah proses Mcdonaldization ini sesuatu yang baik? Ini adalah sesuatu yang kamu boleh fikirkan. Fikirkan apakah kebaikannya ataupun sebaliknya. Anda lihat ya kepada gambar di sebelah ini. Ini adalah taman tema Disneyland. Ya. Tapi adakah anda tahu apakah ciri-ciri ataupun lambang utama taman-taman tema ini? Ya, seperti taman Disneyland. Menurut Bryman, terdapat 4 dimensi yang melambangkan taman-taman tema Disney ini. Yang pertama adalah pemberian tema ataupun theming. Ya. Maksudnya sesuatu tempat itu dicipta dengan sesuatu tema tertentu, sama ada dia nak mencipta dunia fantasi, satu penciptaan dunia alternatif yang kita mungkin tak pernah akan dapat jumpa di dunia ini. So mereka ciptanya supaya dia nampak perfect, nampak kita boleh mencapai kesempurnaan tu. Ya. Yang kedua adalah konsumsi bersifat hybrid ataupun hybrid consumption. Maksudnya pembentukan ruang-ruang simulasi, simulated spaces ni dicipta yang membolehkan pelancong pergi ke satu destinasi tapi dia berpeluang untuk melawat banyak negara ataupun budaya di situ pada masa yang sama. Contohnya lah kita pergi mana? Kita pergi Amerika, kita pergi negara-negara lain, kita mesti akan jumpa apa yang dipanggil sebagai Chinatown, ya, di UK contohnya, ya, ada Chinatown, ya. Jadi walaupun tempat ini ataupun negara ini, state ni dikatakan sebagai reality palsu lah, fake reality, tetapi anda boleh merasakan yang anda tak perlu dah pergi negara tersebut kerana anda boleh merasai budaya tersebut di tempat itu, ya. Itu menyebabkan kita sering akan mengabaikan apa yang dikatakan aspek yang realiti itu. Contoh kita yang jelas juga mungkin IKEA contohnya. Saya pasti kamu semua pernah pergi IKEA kan? Kamu menikmati makanan dia di restoran mereka, ya.
di setiap pusat IKEA di Malaysia ni. Dan cara ia dipasang, cara ia dibina itu menggambarkan keadaan di negara asalnya. Jadi kamu boleh sendiri merasa inilah dia bagaimana untuk merasai pengalaman budaya negara tersebut di negara sendiri. Satu lagi prinsip ataupun lambang yang kamu boleh lihat mengenai teman-teman tema ini, dia ada konsep merchandising ataupun penjualan pelbagai barang jualan yang berkaitan dengan tempat tersebut. So penjualan barangan ni, merchandise ni berkaitan dengan produk pelancongan ni adalah satu bentuk franchise. Jadi sekiranya anda melawat taman-taman tema ni, anda pasti akan melalui jalanan ataupun kedai-kedai yang menjual barang jualan yang berkaitan dengan tempat tersebut. Dan pelbagai tarikan ini akan sama ada terpaksa ataupun kamu memang suka, akan memaksa pengunjung melalui cara dia disusun atur tu, kita akan kena melalui kedai-kedai yang mengandungi barang-barang yang berkaitan ni untuk mengiklankan dia punya realiti maya tempat tersebut. Contohnya lah, kalau kamu pergi Cameron Highland, kamu ada produk pelancongan seperti melawat lavender yang kamu boleh menikmati pelbagai jenis bunga. Kamu melihat itu semua melalui proses bayaran dan kamu boleh membeli barang-barangan yang melambangkan tempat tersebut. Satu lagi prinsip dia ialah tenaga pekerja yang bersifat performatif. Kalau di Disneyland kamu akan melihat gadis-gadis yang berpakaian seperti puteri, tersenyum sepanjang masa kan, sehingga kan kadang-kadang jadi macam tak normal lah, sebab dia kena senyum sepanjang masa untuk memberikan gambaran dia seorang puteri, dan anda semua akan mengambil gambar bersama dengan puteri ini yang kamu tidak jumpa pada kehidupan seharian anda semua. Apakah pandangan ahli sarjana mengenai proses komodifikasi budaya ini? Adakah proses komodifikasi budaya ini tidak bagus untuk pelancongan? Adakah pelancongan itu tidak bagus kerana menyebabkan proses komodifikasi budaya? Adakah ahli sarjana ini mempunyai pandangan yang sama? Jom saksikan seterusnya. Dengan menggunakan konsep kemunculan keaslian ataupun emergent authenticity, pelancongan itu aktiviti pelancongan itu akan mengembangkan lagi apa yang dipanggil oleh Eric Cohen ini emergent authenticity ini, dan seterusnya makna keaslian sebenar budaya tersebut akan dapat dicapai. Oleh itu, Eric Cohen berkata bahawa komodifikasi budaya ini tidak semestinya memberi tekanan kepada makna-makna asli ataupun makna asal budaya, tradisi dan juga artifak tempatan. Beliau sebaliknya mengujarkan bahawa keaslian ataupun authenticity yang muncul itu akan menyumbang kepada pemeliharaan budaya hidup tempatan. Oleh itu, antara kesan positif komodifikasi adalah, yang pertama, nilai budaya itu boleh diselamatkan daripada kepupusan. Komodifikasi itu menurut mereka bagus kerana nilai tradisi ini boleh dikekalkan kerana ada permintaan. Bila ada peningkatan permintaan, kita akan cuba untuk membaiki lagi budaya kita dan juga pembentukan budaya baru hasil interaksi di antara pelancong dan penduduk tempatan. Komodifikasi juga dilihat sebagai satu aspek yang penting kerana nilai sedia ada dalam masyarakat tersebut akan diberikan makna yang baru. Jadi penduduk tempatan akan mempunyai kesedaran diri yang tinggi terhadap budaya mereka dan mereka akan lebih berbangga dengan budaya mereka. So inilah antara pandangan-pandangan ahli sarjana yang menyokong proses komodifikasi budaya. Tidak semestinya buruk, tidak semestinya tidak baik. Komodifikasi itu kalau dilihat daripada perspektif positifnya, dia bagus untuk membolehkan penduduk tempatan menilai semula budaya mereka dan cuba untuk revive atau menghidupkan kembali, memperbaharuikan lagi nilai budaya masyarakat tempatan.
Kajian komodifikasi Greenwood ini menjadi isu yang hangat diperdebatkan dalam bidang antropologi pelancongan. Festival Aladdin ini adalah perayaan yang disambut oleh penduduk Fuenterrabia ni di Sepanyol untuk meraihkan kejayaan mereka mengalahkan Perancis semasa pada tahun 1638 dan perayaan ini disambut oleh semua penduduk sama ada kanak-kanak, lelaki, wanita dan telah disambut selama beratus tahun. Pada 1989, kerajaan Sepanyol telah membuka festival ini untuk tontonan pelancong sebagai satu produk pelancongan. Jadi kesannya Greenwood kata penduduk mula kurang berminat untuk terlibat. Beliau dengan menggunakan idea Marx mengenai komoditi menghujahkan bahawa setiap benda yang dijual mengikut beliau dianggap sebagai satu komoditi, termasuklah budaya. Namun menurut Greenwood, budaya itu tidak dimiliki oleh sesiapa dan pelancongan ini telah mengubah budaya tempatan di Fuenterrabia ini dan seterusnya akan termusnah dan menjadi tidak lagi bermakna atau meaningless kepada penduduk tempatan. Beliau mengatakan bahawa ini disebabkan oleh campur tangan oleh pihak Kementerian Pelancongan Sepanyol pada ketika itu terhadap festival Aladdin ini yang telah mengubah sesuatu yang dahulunya dianggap asli, autentik ni ditukar menjadi tontonan pelancong, menyebabkan ramai penduduk tempatan tidak lagi mahu terlibat dalam sambutan festival ini. Dengan mengubah amalan budaya tempatan ini untuk dijadikan sumber pembangunan, dalam konteks ni dijadikan produk pelancongan lah kementerian tersebut dikatakan oleh Greenwood ni cuba untuk merompak ataupun mencuri makna-makna yang dahulunya digunakan oleh penduduk tempatan dalam mereka menjalani kehidupan seharian mereka. Dalam perkataan Greenwood sendiri, beliau mengatakan ritual tersebut telah menjadi satu bentuk persembahan. Tujuannya untuk mendapatkan wang dan akhirnya makna-makna autentik ritual tersebut telah hilang. Saya bagi satu lagi contoh kajian etnografi di Pulau Bali. Anda semua mungkin tahu Pulau Bali dikenali sebagai Pulau Dewata juga, sememangnya menjadi pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. Selain pemandangan alam yang indah, Bali memang sangat kaya dengan adat istiadat dan budayanya. So antara budaya mereka adalah tari barong yang dahulunya dipersembahkan kepada penduduk tempatan untuk melakukan ritual keagamaan. Dan tarian barong ini mempunyai elemen spiritual, tetapi kini telah menjadi salah satu produk pelancongan yang bersifat komersial. Tari barong ni adalah salah satu tarian tradisional yang menggunakan media topeng dan kostum untuk melambangkan kepercayaan masyarakat Bali. Dan tari barong ini dianggap satu kesenian yang suci, yang sacred dan mempunyai elemen mistik dan memiliki makna-makna spiritual di dalamnya. Jadi apabila tarian ini dijadikan produk pelancongan, banyak perdebatan telah dibuat oleh ahli sarjana mengenai impak pelancongan kepada tarian tradisional ini dan juga kepada masyarakat Bali secara amnya. Contohnya, ahli sarjana Macken mengatakan bahawa kuasa tarian baru ni semakin berkurangan di salah sebuah kampung yang dikaji kerana kekerapannya dipersembahkan kepada pelancong. Namun penduduk tempatan sedar mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengelakkan tarian tradisional mereka menjadi objek komodifikasi. Apa antara usaha yang mereka lakukan sejak tahun 1960-an, penduduk tempatan mencipta topeng barong lain khusus untuk pertunjukan komersial kepada pelancong untuk mengelakkan kuasa spiritual barong yang lain itu hilang. Mereka juga menghalang persembahan dibuat di rumah-rumah ibadat kerana mereka ingin mengekalkan kesucian, sanctity tempat tersebut. Mereka juga ada melakukan ritual-ritual pengampunan, offering sebelum persembahan. Jadi kebanyakan, tapi masih lagi ramai yang menganggap bahawa tarian barong ini tidak sepatutnya dipersembahkan
kepada pelancong. Dalam kajian komodifikasi dan pelancongan orang asli, indigenous tourism pula, kajian Sander pada tahun 2005 menunjukkan bagaimana pelancongan orang asal ni, indigenous tourism, menyebabkan masyarakat orang asal ni menjadi lebih prihatin kepada proses apa yang dipanggil homogenisasi budaya, cultural homogenization. Mereka terpaksa menggunakan undang-undang harta intelek untuk melindungi budaya mereka daripada proses homogenisasi ini. Mereka melihat undang-undang tersebut sebagai satu alat untuk mengawal aspek budaya intangible mereka, sama ada adat, istiadat, tanda, karya seni mereka dipelihara. So, secara kesimpulannya, dalam video yang bertajuk Pelancongan dan Komodifikasi ini, saya harap anda semua dapat memahami apa itu jenis-jenis proses komodifikasi, bagaimana ia memberikan impak sosial kepada penduduk tempatan, dan juga apakah pandangan-pandangan ahli sarjana mengenai proses komodifikasi budaya, sama ada komodifikasi budaya itu baik ataupun tidak baik, ataupun anda memikirkan jalan tengah, ada baik dan ada buruknya. So, dengan itu, sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya, saya ucapkan bye.